Kemahiran menyoal, ya, kita soal anak murid kita. Soal tu kena menggunakan penyoalan yang sesuai dengan objektif, sesuai dengan tajuk. Kalau tajuk warna, takkan nak soal pasal solat, kan? Masuk tu jauh, kan? Kalau warna, mesti kita fokus penyoalan kita kepada warna, kan? Tengok kepada, nanti kita tengok kemahiran dia gunakan 6 kemahiran yang penting untuk cikgu faham bila kita nak melaksanakan pedagogi yang berkesan. Okey, yang seterusnya, mengajar ini merupakan satu seni, ya, sains dan seni. Betul tak? Bila kita mengajar ada seni ni. Sebab tu kalau kita tengok cikgu-cikgu atau ustaz-ustazah, macam-macam gaya dia mengajar. Betul tak? Ada setengah tu jenis syarat, kan? Kalau tadi, cikgu tadi menggunakan nyanyian ataupun nasyid. Lagi permainan, dia main radio huruf, kan? Apa lagi tadi? Quiz, ya? Di soal, kan? Apa lagi? Seni yang digunakan cikgu tadi. Peneguhan yang positif. Ya. Sebab bila individu itu diberi peneguhan positif, sentiasa diberi peneguhan positif, dia semakin bermotivasi untuk menjawab, kan? Kalau kita sendiri pun, kalau kita sentiasa dihargai oleh majikan kita ke rakan-rakan, seseronok untuk meneruskan kerjaan kita. Sebenarnya bila kita mengajar, ingat, ya, yang melibatkan kognitif. Kognitif ialah mental. Mental ni maksudnya otak. Otak maksudnya pemikiran. Otak maksudnya faham lah, kan? Macam lah, kalau kita nak murid kita menyebut warna, murid boleh sebutlah warna. Kalau murid kita nak murid kita mengencam warna macam tadi, kita tadi mengencam dan menyebut, kan? Dua-dua tu kita panggil menggunakan fungsi mental atau fungsi kognitif. Ya? Dia tadi menggunakan ulangan, berulang-ulang. Lama-lama daripada ingatan jangka pendek dia pergi ke ingatan jangka panjang. Jadi murid akan ingat balik rumah kita pula tak mahu. Hari ni belajar warna, kan? Itu kita panggil proses mental, ya. Jadi yang kedua kita panggil melibatkan efektif. Bila kita mengajar, melibatkan efektif. Efektif ni dalaman, ya. Antaranya sasiat ataupun nilai. Bila kita mengajar, apa saja aspek kita gunakan, bahasa ke, gaya kita ke, apa saja memberi kesan kepada murid kita. Perkataan kita pun dia akan bawa, kan, nilai. Kalau kita sentiasa terima kasih, awak ni baguslah, awak ni baiklah, benda tu dia akan bawa. Kalau tak, kalau kita sentiasa apa awak ni tak pandai jawab, kan? Tengok. Jadi bila kita mengajar, kita sudah melibatkan mental, melibatkan dalaman. Awak ni tak panas om. Ayat kita tu panas om, tak kerti bangun level. Jadi murid kata, kita esok lekat dia indah tu, apa pun mengaji. Jadi apa rasa tu? Soal belajar, aku tak panas om. Dia melibatkan dalaman, emosi dia, kan? Padahal mengajar 10 minit, tapi kesan dia sepanjang masa dia ingat ayat. Lepas tu masa mengajar melibatkan bukan saja mental tapi efektif, nilai,
Ya. Ataupun fizikal. Fizikal ni gerakan badan. Tadilah, tadi dia guna nasyid. Siap dengan ada gaya. Kan? Boleh seronok. Tu baru duduk lah betul tu. Tahulah kalau boleh tu berdiri. Tapi joget kali. Kan? Bukan saja melibatkan dua perkara, tapi melibatkan fizikal. Jangan kata bahasa Arab, kata melibatkan fizikal puan. Tak pandang. Kan? Boleh. Atas kita lah. Kita yang create PDP. Kita yang mengelola kelas tu sampai pemain. Kita buat apa? Kan? Kita nak menari ke, nak nyanyi ke, yang penting jangan menyalahi. Kan? Itu kita. Kita mengendalikan masa tu. Tadi dia menggunakan nasyid dan gerak badan. Kan? Murid duduk tu bawa gini. Enggak ada kalau bang. Gini kan. Siap ngajar ke gaya. Apa? Sebab dia mengendalikan kelas dia untuk murid dia. Tak salah. Sebab dia mengajari art, seni. Boleh guna. Dia kata malu pun. Tak boleh kita guna malu. Kan? Boleh. Jadi itu melibatkan psikomotor. Tak apa. Tadi kita gunakan tepukan. Gerakan juga. Kan? Jadi cikgu mengendalikan kelas selama setengah jam kan. Pakai main-main 2 masa. Cikgu boleh urus macam mana pun. Yang penting kita memberi manfaat kepada murid. Kita pun tak bosan mengajar. Murid pun seronok. Kan? Kreatif. Kalau ni guru kena kreatif. Melibatkan mental macam mana, melibatkan fizikal macam mana, melibatkan efektif macam mana. Semua tu ada kaitan ataupun ada kesinambungan. Murid zaman ni murid yang interaktif, suka kepada pergerakan. Jadi create sesuatu yang new, yang baru dalam kelas itu. Kalau dia tanya, oh galak mengajar? Oh saya kelas saya. Galak untuk kita dan murid kita. Bukan sampai luar. Yes. Jadi kita kena hasil yang new untuk murid sampai luar. Dia kata sekolah tak perlu puan. Siapa yang tak perlu? Bagi saya fatwa. Bagi saya sumber. Kan? Semua perlu. Budak ni, budak zaman generasi milenium. Perlu bergerak dari segi mental, dari segi fizik, dari segi efektif, dari segi seimbang. Peranannya cikgu semasa dalam kelas. Dan kelas tu yang cikgu nak membina semua. Jadi cikgu kena kreatif lah tadi cikgu tadi. Dalam masa setengah jam tu, rasa macam dia betul-betul memaksimumkan. Kan? Semua ada. Nyanyi ada, gerakan badan ada, persoalan ada, semua. Kan? Murid seronok. Kita pun seronok. Tak boleh macam mana. Kan? Pokok pendidikan dia yang amat terkenal. Dan dia kata pedagogi ni melibatkan penekanan kepada objektif pengajaran. Buat ni saya rasa makan ni kita ni objektif. Betul tak? Betul tak? Ustaz apa nama? Zubir. Macam nama kawan saya tadi. Okey, objektif macam mana yang kita nak Ustaz? Sebab dia kata melibatkan objektif pengajaran. Tanya objektif mana, objektif macam mana? Ada dapat pehel. Pehel ni cikgu nampak dia ada pehel. Yes, implicit. Tu tadi pehel tadi implicit, not explicit pula. Kita dengar dia sebut. Tadi kan kita sebut warna ni tadi. Dengar dia. Dengar, boleh ukur tu. Boleh kan? Jadi bila dia boleh ukur, kita boleh ukur. Tanda dia faham, dia boleh sebut. Itu objektif yang baik. Kan? Lepas tu, selain daripada objektif yang boleh sebut tadi, apa lagi objektif yang sesuai? Kita nak bina. Objektif yang ni makan ni kita ni. Hari-hari. Dah 20 tahun, 20 tahun. Okay.
objektif yang spesifik. Sepatutnya lebih spesifik. Katakan mengecam 5 warna untuk hari ini, 6 warna untuk hari ini. Untuk masa 40 minit ni, murid kita boleh sebut 6 warna. Bukan boleh sebut warna. Dalam kepala kita ada dah, masuk ke hari ni aku sebut 6 warna. Kau mana-mana kau 6 warna. Oh, spesifik. Masuk petang ada dah target kita. Kita panggil spesifik, jelas. Okay. Boleh? Objektif yang spesifik. Kita untuk mengajar kok mana puan boleh aku 40 orang ni sebut 6 warna. Tu dia kelas jumpa ni boleh sebut warna. Spesifik. Kita panggil objektif yang baiklah. Kalau cikgu-cikgu bisa belajar dengan saya, praktik dengan saya, kita nak jelas. Hari ni orang mengajar nak tahu. Yang mengajar nak masuk buat, tak sih. Boleh kita boleh bawa 4 tubik daripada masuk kelas kosong, 4 tubik 6 warna. Kalau satu warna, alah, mudah yang 6 warna. Tengok kepada topik. Ya? Okey, dia kata pertama objektif. Objektif paling penting. Tuju kepada objektif first sekali. Sebab kita ada apa yang kita bagi pada murid. Okey. Yang kedua, kita perlu kepada perancangan. Perancangan ni ialah RPH. Apa dia RPH? Rancangan pengajaran harian. Apa tujuan RPH ni? Tak usah lah. Untuk kau masuk je, tiap-tiap. Tak ke meja, mengajar kita. Betul tak? Betul tak? Tak. Saya usah saya buka lah macam. Apa tujuan kita ada RPH? Sebagai rujukan. Okey, sebagai rujukan lagi. Garis panduan kita nak mengajar. Garis panduan. Guideline kita nak mengajar. Kadang-kadang lari juga. Tapi tak apa. Perkara biasa. Perkara biasa lari daripada perancangan bila kita melaksanakan. Tapi kalau kita ada garis panduan, masuk seindasi apa ini dalam perancangan. Okey. Tadi kita tadi menggunakan seindasi. Tadi menggunakan seindasi nasyid. Lagu kan? Lagu warna. Okey. Start masuk kelas, murid lidah dengan lagu warna.